Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mata pelajaran Jawi, kita akan belajar berkenaan dengan hukum Hamzah. Okey, kita tengok apa yang kita nak belajar tentang hukum Hamzah. Okey, ada 6. Tengok hukum Hamzah ada 6. Satu, tengok ni dululah. Di atas alif. Maksudnya Hamzah tersebut berada di atas alif. Okay, yang kedua kita tengok berada di bawah alif. Di bawah alif, ni Hamzah kat bawah. Kemudian di tengah kalimah dan mempunyai rumah. Ada rumah. Ni Hamzah ni kat sini, ni ada rumah. Okey. Yang keempat, setara dengan kalimah. Dia kalimah kan kat bahagian bawah macam ni kan. Dia setara kat bahagian bawah macam tu. Ni kat bawah. Okey. Yang kelima, di kedudukan 3/4 kalimah. Maksudnya dia berada di atas. Atas kalimah. Tapi taklah beratas-atas macam ni, tak. Tapi dia berada di atas kalimah saja. 3/4. Okey. Yang nombor 6, 3/4 di awal kalimah. Bukan di kedudukan. Ini untuk alif ni tadi. Alif. Tapi yang ini berkaitan dengan di awal kalimah. Apa-apalah waw ke macam tu. Okey, kita tengok yang pertama dahulu. Di atas huruf alif. Di atas huruf alif. Yang hamzahnya berada di atas huruf alif. Okey, tengok yang pertama. Didahului dengan imbuhan awalan se, ke dan di. Okey. Se. Mana ada perkataan depannya se. Kalau jumpa je depannya ada se, kena belakang dia kalau ada alif ni, mesti atasnya ada hamzah. Seangkatan. Seangkatan. Kena dia punya hamzah berada di atas. Se, ke, de. Itu. Kena 3 ni. Okey. Kalau kaf. Kaf ke lah. Ke. Mana ada perkataan ke je. Di atasnya ada hamzah. Seangkatan. Seawal. Se apa lagi? Mana-manalah yang selepas se belakangnya ada a. Macam tu. Seangkatan. Seawal. Seawal pagi saya pergi sekolah. Contoh. Ni ke atas, ke apa lagi? Ke arah, ke mana-mana yang ada selepas ke tu a. Ke apa? Mana-mana yang ke apa semua kena letak dengan hamzah. Sama macam se juga. Se kalau tambah dengan apa, kena kena ada hamzah dekat atas. Kena ada. Ni pun kena ada. Okey, dal pun sama. Dal untuk di. Apa-apa untuk di. Contoh, ini diangkat. Sebelah di kalau ada perkataan a je mesti kena tambah hamzah. Kalau Jawi, diangkat, diarah, diasuh. Mana-mana lepas huruf di, kena ada hamzah. Okey, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, perkataan yang berasal daripada bahasa Arab. Ini memang biasalah. Memang bahasa Arab kadang-kadang dia gunakan hamzah. Okey, yang pertama ni saya ambil perkataan makmum. Iqra. Mubtada. Okey, ini sebenarnya dia ambil daripada perkataan bahasa Arab. Okey, tengok. Ini baru yang pertama. Yang kedua. Di bawah huruf alif. Hamzahnya berada di bawah huruf alif. Tengok. Poin yang pertama, kenalah dia adalah daripada perkataan bahasa Arab. Contoh. Islam. Memang biasa kita tengok perkataan bahasa Arab ni memang Islam. Ejaannya macam mesti ada. Perkataan bahasa Arab kita tak boleh nak ubah. Tukar kepada tulisan Jawi tetap sama. Kita ubah Ni memang ambil daripada bahasa Arab.
tulen. Tiada pemalsuan, tiada pengubah suaian. Macam ni dah bahasa Arab, macam ni lah kita ambil jadi tulisan Jawi. Okay, Islam. Lepas tu lagi satu, insya-Allah. Kena letak. Okay, ni poin yang pertama. Poin yang kedua, berkaitan dengan I. Dengan I. Mana-mana berkaitan dengan I. Contoh, I juga kan? Jadi, perkataan yang mana ada I atau gunakan hamzah di bawah alif. Email. Perkataan I lagi. Kena letakkan hamzah di bawah alif. Okay, tengok yang nombor 2, nombor 3. Nombor 3. Di tengah kalimah dan mempunyai rumah untuk jauh no titik. Untuk menyambung sebelum dan selepasnya. Ni. Ya ada rumah untuk sambung selepas ke ataupun sebelum. Selepas sebelah sini, sebelum sebelah sini. Tengok apa dia contoh yang pertama. Masalah. Okey. Jadi hamzahnya berada di atas. Ini bukannya di atas alif. Ni dia ada rumah. Rumah dia sendiri. Macam ba, macam ta tu. Masalah. Yang kedua, Mikail. Nampak? Dia ada rumah dia sendiri. Tahniah. Tahniah. Okey? Yang keempat, tadi nombor 3, nombor 4. Okey, yang keempat, setara dengan kalimah. Dia punya kedudukan dia setara. Ni kalimah ni, alif kan tinggi sangat. Kalimah ni yang bawah-bawah ni. Ni macam sin, ta ni kan kalimah. Sederet bawah ni. Dia setara dengan kalimah. Okey? Tengok poin yang pertama. Di akhir perkataan yang berasal daripada bahasa Arab. Ada poin lagi ke? Tak ada, satu je. Di akhir perkataan yang berasal daripada bahasa Arab. Contohnya apa? Ni dekat bahagian akhir. Tadi tu bukan berada di akhir. Tadi itu berada di depan. Lepas tu dia berada di bawah alif. Ni syarat ni bawah alif. Kan? Kalau yang ni pula berada di akhir perkataan. Tak kisahlah tu ada alif ke, waw ke, alif ke. Tak kisahlah. Okay, yang ni. Ulama. Dia tak menggunakan ain tapi gunakan hamzah. Wudu. Hamzah. Saraf. Doa. Saraf. Ini setara. Tegak je dekat bahagian bawah. Bawah ni. Okey. Tadi nombor 4. Nombor 5. Nombor 5. Kedudukan 3/4 kalimah. Okey. Dia berada di dalam 3/4 kalimah. Dia berada di atas. Tapi bukan berada di atas alif. Dia berada di atas kawasan kalimah tu. Bukan berada di atas alif. Alif lain. Tadi dia akan tulis perkataan alif. Tapi ini kalimah. Poin yang pertama. Ni ada 3 poin. Okay, yang pertama. Hamzah pada imbuhan an. Dan sebelumnya vokal a. Vokal a. Tengok apa dia contoh. Kejayaan. Tengok ni an. An. Dan sebelumnya ada a. Alif. Jadi a kat sini. Hamzah hanya ada a-nya kat sebelum dia. Sebelum hamzah ada a. Jadi sebutnya an. Kejayaan. Okey. Yang kedua, kesukaan. Ada nun. So, belakang ni ada hamzah. Sebutannya an. Tapi sebelum hamzah ada alif. Okey. Okey, seterusnya. Poin yang kedua. Poin yang kedua. Hamzah pada vokal u. Dan sebelumnya vokal a. Sama je, cuma yang bezanya ini an, ini u. Contoh, bau.
Perkataannya belakangnya ada hamzah dan belakang hamzah ada alif. Jauh. Jauh. Ada waw. Ada hamzah. Belakang hamzah ada alif. Tak kisahlah ni ada ha ke, ada waw ke. Yang penting dia mesti ada waw, belakangnya ada hamzah. Jadi kalau dia nak kena letak hamzah, kenapa? Kena ada alif belakang hamzah tadi tu. Jadi bau, jauh. Lagi? Gitulah. Seterusnya muka surat 11 ni sebelahnya 1, 2, poin yang kedua belum lagi cukup. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga, hamzah pada vokal i. I tapi bunyinya i. Dan sebelumnya vokal a. Alif. Ni sebutannya i tapi kita menggunakan kalau tulisan Rumi I. Okey, sebab dia dekat berada biasanya I ni macam tapi dia bunyinya i. Kita sebut I. Contoh menjuarai. Jadi belakang dia ada hamzah. Depan dia ada belakang hamzah ada alif. Menjuarai. Kena tambah hamzah. Mana-mana yang ada belakangnya pasti ada alif, kena tambah hamzah. Kalau nak tambah ya. Raih. Raih kemenangan, raih pujian, meraih pujian contoh. Okey, raih. Ada ya, kena hamzah letak. Sebab ada apa? Sebab ada alif depan dia. Kena tambah hamzah belakang alif. Raih. Juara. I kena tambah hamzah. Okey. Yang keenam, 3/4 di awal kalimah. Di awal kalimah. Awal Nampak tak sini? Di awal. Tengok apa dia? Bagi kata nama khas. Biasanya orang Cina lah. Hamzah nga hamzah waw nga ni biasanya perkataan-perkataan untuk kita eja nama dalam nama orang Cina ke, nama-nama yang menggunakan perkataan ke ke. Jadi ini berada di awal kalimah. Biasanya menggunakan kata nama khas. Biasa untuk nama lah. Untuk biasa perkataan-perkataan macam tak ada. Tapi lebih kepada kata nama khas sahaja. Okey, itu sahaja untuk hari ini berkaitan dengan tajuk hukum hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 6 semuanya.